Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Boleh tekan like ataupun share dan bagi love kepada sentiasa yang kita doakan, iaitu mereka yang sedang mengharungi penyakit dan tengah sekarang ada yang cukup sengsara. Maka kita doakan semoga mereka tu diberi Allah cepat sihat walafiat, sembuh dengan sebaik mungkin dan banyak bersabar. Okey, baik. Salah satu daripada sebab utama penyakit malam ni saya nak cerita tidak lain tidak bukan, kalau anda boleh pay attention dan pay attention betul-betul, sebab saya tengok respon kepada topik ni tidak ramai kalau saya cerita tentang daun pandan ataupun serai ataupun kunyit. Tapi sebenarnya yang inilah topik yang harus anda semua sekali, satu rakyat Malaysia buka mata, buka dada untuk dengar elok-elok supaya hati terbuka. Kenapa begitu ramai sekali manusia berpenyakit di zaman moden ini? Okey, saya nak bagi sebenarnya lebih pada 10 jenis-jenis gula yang memainkan peranan. Yang cukup, orang kata ada yang terlalu direct, tapi yang banyak sekali yang tidak anda ketahui. Dan juga saya pun banyak yang baru belajar. Boleh? Jadi kalau macam tu, anda dah tekan share belum tadi? Sebab ramai yang perlukan ni. Okay? Tidak kira sama ada you kanak-kanak, orang dewasa ataupun yang maksudnya yang dah berumur. Okay? Terutama sekali mereka yang sedang membesar pun lagi sampai yang orang kata lepas beranak pun kena dengar. Kalau boleh dia faham lah kan. Sebab apa? Semua ni dah orang kata dah dimasuki dengan konsep-konsep perkataan gula ni ada di mana-mana saja. Saya tercetus untuk bercerita ni sebab ada 2-3 orang follower saya yang banyak kali dah tanya, doktor, apa bezanya buah, gula buah lah kan, apa bezanya madu, gula dalam madu tu, apa bezanya gula putih, gula brown, gula stevia dan lain-lain lagi lah. So daripada saya nak cerita satu-satu tu, saya rangkumkan supaya kita semua boleh faham secara am dahulu. Dan kalau boleh kita fokuskan satu persatu nanti. Baik. Kalau macam tu, sebenarnya gula yang kita tahu, anda semua dah bersedia kan? Saya nak tunjuk pada anda. Nanti kalau siapa tak faham nanti saya tunjuk lagi sekali. Ni gula pasir kan? Semua orang tahu gula ni, betul? Right. Okay. Dan setiap satu sudu ni, tengok ni. Satu sudu teh kecil ni yang buat kopi atau teh ni. Okay, satu sudu ni adalah bersamaan dengan 4 gram. Okey. Dan 4 gram ni, 4 gram satu sudu ni, okey, ada 16 kalori. Jadi kalau saya kata kalau satu kok tu ada 22 sudu teh gula, berarti dia you kalilah ada berapa gram dalam tu, kali 4. Dan setiap gram, setiap setiap satu sudu tu ada 16 kalori. Jadi kalau satu botol kok tu 16 kali berapa? 16 kali 22 berapa lah lebih kurang. You kira lah berapa ratus kalori satu kok tu. Betul tak? 16 kali 20 lebih kurang 24, lebih kurang 300 kalori lah contoh. Okay? So, anda sekalian kena tahu, banyak dah kita minum dan makan dan kita tak sedar ni, kita mulakan dengan sugar yang panggil gula pasir dahulu. Sebab yang ni merupakan asas daripada fahaman kita pada malam ini. Okey, gula pasir ataupun white sugar, ataupun bahasa sains yang dinamakan sucrose. Okey, itu datangnya perkataan sucrose, sugar, senang ingat, sugar, sucrose. Dalam sucrose ni ada 50% glukos dan 50% fructose. Now, di sini tiba masanya you kemaskan pemikiran you. Bila kita kata fructose, jangan you sangkut paut dengan memang dalam buah ada fructose, faham tak? Tapi bukan fructose saja yang ada dalam buah. Jadi kalau setiap kali you pergi tengok label, you tengok belakang tulis fructose, you jangan anggap itu semuanya datang daripada buah sahaja, faham tak? Dia boleh datang daripada gula pasir biasa ni pun. Sebab dalam gula pasir itu ada orang panggil glukos dan fructose. Is that clear? So ramai orang bila tengok fructose je kat belakang label semua tu, makanan kanak-kanak ke coklat ke apa, dia ingatkan semua tu daripada buah. Salah. Okey. Buah memang ada fructose,
dan dia ada lagi nutrien-nutrien lain. Tetapi bila saya kata white sugar ni dia cuma ada dua je. Satu glukos, satu lagi fructose. Okey, 50-50%. Boleh faham tu? Itu bezanya. Okey, kekuatan glukos dan fructose adalah glukos digunakan pakai untuk tenaga. Fructose bila berlebihan sangat, dia akan bertukar menjadi fat. Jadi orang yang gemuk, ini malam ni pelajaran pertama ialah bukan semuanya disebabkan oleh makanan yang tinggi daripada fat ataupun terlalu banyak bahan-bahan yang berminyak dan sebagainya sahaja. Tetapi sebenarnya yang paling utama, musuh utama ialah datangnya daripada gula. Is that clear? Ataupun bahan-bahan apa yang ada fructose yang telah dipecahkan antara dua tu, liver akan proses fructose jadi fat, glukos akan masuk dalam otak kita, dalam otot kita dan sel-sel kita di-convert jadi tenaga. Faham? Kalau cuma terlebih sangat pula glukos tu, barulah dia tukar jadi masuk balik jadi macam fat juga. Tapi yang benar-benar jadi fat ialah fructose. Boleh faham? Okey, boleh faham? So jangan confuse dengan gula buah tu. Kalau asal usulnya, kalau nanti saya cerita dengan honey pula, dia beza daripada yang telah diproses ni. Fructose yang dah diproses. Itu jenis pertama. Jenis kedua pula, orang kata, doktor boleh tak kita cerita tentang brown sugar pula? Sebab apa? You nampak brown, kan? Color putih, lepas tu tukar ni jadi color brown-brown sikit. Kan kalau orang masalahkan, kalau minum teh tu dia tak ambil white sugar, dia ambil brown. Setengah orang kopi pun dia nak bawa brown sugar. Memang rasanya lain sikit. Sebab apa? Brown sugar tu asalnya daripada proses gula putih ni juga. Tapi bila proses gula putih ni ada dia punya bahan lebihan dia yang dinamakan molasses. Molasses ni macam gula yang dah dibakar jadi warna hitam, tahu tak? So molasses ni bila awal-awal dia masih brown lagi, jadi dicampur dengan gula putih itu dipanggil brown sugar. Boleh faham? So jenis kedua ialah brown sugar. Brown sugar ni dia tinggi dengan gula putih tadilah, sebab asal usul dia gula putih. 95% daripadanya asal brown sugar tadi itu ialah ni gula putih, sucrose. Okey, dan lebih tu yang ada malt, maltose, okey, yang menyebabkan dia jadi color lain dan rasanya pun lain sikit. Dia rasanya tidak semanis gula putih. Tu yang orang kata sedapnya lain macam sikit. Okeylah. Dan nombor 3 pula, kita belajar tentang molasses. Molasses saya kata tadi, bila proses gula daripada tebu tadi ataupun daripada pokok beet. Dia orang buat tebu ni daripada pokok, buat gula ni daripada pokok tebu dan pokok beet. Tapi apapun, bila diproses sampai jadi semua gula-gula tadi tu, bila byproduct dia, hasil tambahan lebihan dia namanya molasses. Dia tak buang. Dia molasses ni juga manis. Tetapi yang bagusnya dia ada mineral, dia ada trace mineral dalam tu. So sebab tu kalau orang kata nak sihat, ambil molasses sikit, okey, daripada nak ambil gula putih ataupun gula brown. Tetapi apapun dia tetap gula juga, okey. Seterusnya yang baru masuk dalam pasaran sekarang yang tengah popular, katanya coconut sugar. Coconut sugar, gula kelapa ni, kalau you tahu dia datang daripada nira, betul tak? Okey. Kalau nira betul yang bukan ditapis diambil you tap daripada pokok tu sendiri, itu memang gula tu macam honey juga. Dia punya konsepnya memang bagus, ada nutrien dan sebagainya dan masih alami, masih natural. Apabila dia bertukar, apa saja pun bila dah bertukar, bila dikeringkan atau dipanaskan atau dimasak ataupun diproses, distillation dan sebagainya, bila ditukar jadi kristal ke apa, jadi bulat ke, jadi ketul ke, itu dah tak natural. Berarti dia dah bertukar daripada gula asal yang bagus, yang ada nutrien, kepada gula yang berbentuk ada bahan-bahan yang toksik seperti fructose dan saya kata tadi, sucrose. Fructose dan glukos tadi. Okay? Yang penting sekali, gula-gula yang datang asalnya daripada pokok yang natural macam tadi tu, asal-asalnya banyak nutrien, banyak khasiat. Cuma bila dia bertukar wajahnya, molekul atau dia punya jadi kristal-kristal tu yang menjadikan dia dah rosak. Boleh faham? Jadi coconut sugar. Okey, now itu satu lagi jenis. Jenis yang you perlu cari ialah jenis yang natural yang belum bertukar.
bererti gula juga, manis juga. Dan ada apa tu fructose-nya, dan ada juga dia punya glukosnya, ialah seperti honey. Di honey adalah satu lagi jenis apa tu gula yang boleh digalakkan kalau kita nak pakai. Sebab tu saya selalu mengatakan raw honey, honey yang belum diproses, yang betul-betul you ambil daripada, kononnya kalau you sendiri panjat lah kan, ataupun tunggu orang turun panjat tu, you beli daripada orang asli, atau yang naik pokok tualang ke, ataupun madu kelulut yang baru you hisap daripada dia punya sarang ke tu, yes, yang tu dinamakan honey yang gula yang terbaik yang boleh diguna pakai. Boleh faham semua? Okey. Masalahnya kan di pasaran ada lebih daripada 80-90% semuanya tidak pure, maksudnya bukan semuanya 100% pure. Kadang-kadang 80-90% tu banyak lah kan yang dicampur. Baru ni saya dapat berita yang banyak datang dari China tu, you kena hati-hati, dan sebahagian besar daripadanya diimport pergi ke Australia, dibuat rebranding, hantar macam datangnya daripada brand-brand yang terkenal, tak boleh sebut lah brand apa kan, katanya ni natural, padahal datang daripada negara lain. Kalau nak tahu natural betul-betul pure ni, tak banyak tempat. Satu, you sendiri tahu pengusahanya dan you sendiri boleh percaya, you pergi tengok sendiri, dan you kalau boleh ambil sendiri. Sebab kalau tak tengok, nanti dia buat masuk dengan karamel pula. Ada di bahagian-bahagian seperti Uzbekistan, nama-nama yang stan-stan tu, yang belah-belah timur Europe, yang bekas negara-negara Rusia dulu, itu masih lagi original. Kalau you dapat import tu, itu antara terbaik. Tapi di Malaysia masih ada lagi orang-orang yang ikhlas buat meniaga madu yang terbaik. Itu terbaik. Okey, seterusnya, kalau ada jual di pasaran, jenis yang seterusnya nama maple, daripada pokok maple. Selalunya maple ni daripada Canada lah, dia punya pokok kan. You tahu design dia yang macam 5 petal tu kan. Bukan buah, dia punya sirap dia tu boleh digunakan sebagai juga gula gantian. Okey. Seterusnya ada orang buat jadi sampai warna kuning, golden syrup dia panggil. Golden syrup ni datangnya asal daripada putih juga, tetapi dia buatkan, proseskan, ada satu jenis bukan daripada tebu, daripada bijirin. Saya tak ingat bijirin apa, tapi bijirin tu bila diproses, gulanya jadi golden. Yang ni juga boleh digunakan, tapi nombor satu dia mahal, nombor dua susah nak dapat, so boleh kita lupakan lah kan. Yang seterusnya ialah, kalau you pernah dengar, iaitu apa saya nak cerita tadi, ada yang ni, yang seterusnya ni yang you kena hati-hati betul. Kalau you tengok perkataan seperti nama dextrose ataupun maltose, okey, ataupun perkataan glukos saja, dia pernah ada orang jualkan glukos saja dalam tin tu, berarti dia semua dah proses. Fructose saja pun ada jual. Sebab selalunya orang ingat fructose tu daripada buah, tak. Memang buah ada fructose, tapi kalau dia keluar, dia jual cuma fructose saja, tu semua dah diproses. Ada satu lagi nama sorbitol, ada satu lagi nama lactose. Pernah dengar lactose? Ni macam susu ni kan, dia pun ada gula dalam tu. Ada orang sekarang ni nak bagi manis, dia buat daripada fruit juice pun. Jus daripada buah-buahan, dia proses sampai jadi manis gila. Orang buat sebagai macam nak sirap juga, buat cordial dan sebagainya. Tapi saya nak tutup cerita tentang jenis-jenis ni dengan satu terminologi dinamakan HFCS, High Fructose Corn Syrup. Asalnya daripada jagung. Nah, yang ni yang menjadi, bila saya kata pembunuh utama di dalam dunia zaman moden ni, inilah dia, HFCS. Kalau you balik nanti ataupun sekarang lepas lecture saya, you pergi tengok kat dapur you ambil kalau ada bahan-bahan apa saja yang dipack, hampir semua ada HFCS. Daripada you punya yang rasa manis, bahan-bahan seperti coklat ke, bahan-bahan seperti cordial ke, ataupun minuman ke, ataupun cereal sendiri pun, yang kata breakfast yang healthy tu. Kalau you tengok apa koko ke, crunch ke, tak crunch ke, you cuba tengok kat belakang tu, brand-brand. Kalau you tahu gergasi-gergasi yang buat makanan ni, kalau you tengok asal-asalnya, semuanya, kebanyakannya ada campuran HFCS.
Jadi high fructose corn syrup ni adalah sebenarnya musuh utama kita. Dia merupakan gula yang you tak sedap. Sebab dia tak keluar dalam bentuk macam ni. Faham tak? Dia keluar dalam berbagai bentuk yang telah di-added. Maksudnya telah dicampur ke dalam semua jenis makanan, sehingga kan kalau you pergi KFC ke, McDonald ke, kalau you tahu sausage dia tu, kalau you tengok kicap dia tu, you punya barbecue sauce ke, all the sauces. In fact, kalau you pergi kat supermarket, saya bukanlah nak challenge siapa-siapa, tetapi hampir 90% lah semuanya ada dalam tu. Termasuk daripada yogurtnya, termasuklah you punya kadang-kadang cheese-nya, kadang-kadang tu yang you tak sangka ada. Kalau yang dah manis, biskut, roti, semua tu memang ada kan. Tapi yang you tak sangka manis ni, ada dalam tu. Kan saya kata tadi sampai sebahagian daripada patty burger tu pun diorang masukkan. Sebab apa? Saya nak bagi tahu kat you sekarang. Nombor satu, HFCS ni, High Fructose Corn Syrup ni, adalah satu konspirasi. Konspirasi yang memasukkan gula ke dalam semua jenis apa yang boleh masuk dalam mulut kita, sama ada melalui minuman ataupun makanan, termasuklah aiskrim dan sebagainya. Berarti semua, tolak yang organik, tolak yang raw, tolak vegetable, tolak fruits yang you ambil sendiri saja. Lain tu hampir semua, asalkan ada tulisan, ada expiry date, ada tarikh tamat, tarikh luput, mesti dia masukkan gula. Pasal apa? Dah dibuat kajian sejak tahun 1970 lagi. Dah ada saintis yang dah buat kajian, rupanya gergasi semua yang buat makanan ni, yang tu, mereka kempenkan supaya jangan makan lemak banyak. Kan dulu ada satu ketika low fat diet, betul tak? No fat, gula low fat diet. Dia tak cerita pasal gula. Rupa-rupanya bila dia buat kempen low fat diet, jadi orang pun tak ambil langsung lemak-lemak ni. Jadi rupa-rupanya dia ada konspirasi nak masukkan bila tak ada fat. Jadi makanan tu dulu-dulu sedap kalau ada lemak-lemak ni, tapi bila tak ada lemak, macam mana nak bagi sedap lagi dah? Rupanya dia orang ada formula, bila masukkan sugar, especially high fructose corn syrup ni, HFCS ni, dia lebih sedap daripada cuma dengan lemak saja. Boleh faham tak? Dia turun lemak sikit, rupanya dia tingkatkan gula sebanyak mungkin. Sebab tu nanti kalau saya cerita pada anda, ada lagi sirap-sirap yang ataupun gula-gula tadi pun tak habis cerita lagi kan. Kalau dipecah-pecahkan lagi, daripada gula pasir yang tebal, ada gula pasir yang dia panggil castor sugar kan, yang you buat kek, you buat kuih semua tu kan. Lepas tu ada yang untuk orang buat confectionery, itulah cerita-cerita baking semua tadi kan, untuk kelas-kelas kalau you pergi buat kek kan, gula tu kalau tak ada mana boleh buat kek, betul tak? Lepas tu ada orang panggil pearl sugar lagi, ada orang panggil terminado, nama pun saya tak pernah dengar ni. Lepas tu ada yang panggil dark brown lagi, bukan takat brown sugar saja, dark brown pun ada, light brown pun ada. Jadi gula ni berpuluh-puluh jenis. Bahkan HFCS tadi, High Fructose Corn Syrup tadi, kenapa saya kata konspirasi? Kadang-kadang you tak nampak dia tulis High Fructose Corn Syrup kat belakang label-label nanti. Sebab apa? Dia ada lebih kurang, tak salah saya, 52 nama yang dibenarkan, tapi sebenarnya semua sama. Boleh faham tak? Dia tukar nama, contohnya dia tak kata sugar, dia kata invert fructose, ataupun dia kata agave, ataupun dia kata xylitol, dia macam-macam lah nama yang dia gunakan. So kalau anda tengok nanti, kalau tak ada HFCS, kalau you perhatikan ada suspek je tentang gula, berarti itulah dinamakan high fructose corn syrup. Itu saya tak cerita lagi yang high fructose corn syrup ni, semua corn dia tu, dia punya jagung tu semuanya ialah GMO. Tahu GMO? Satu hari nanti, masa depan saya akan buat tentang GMO, Genetically Modified Organism, yang banyak membawa penyakit sampai ke hari ini. Berarti sebenarnya ada gergasi yang duk makan duit kita hari-hari dan sebenarnya membunuh kita. You tahu tak, di luar negara-negara moden tu dah ada masalah besar sekarang yang dinamakan 6 months obesity syndrome. Saya ulang, 6 bulan penyakit kegemukan sindrom. Sindrom tu maksudnya bermasalah besar. Penyakit budak-budak yang baru dilahirkan 6 bulan dah mula ada obesity. 6 tahun ke 6 bulan, saya kata 6 bulan. Jadi kajian tengah dijalankan kenapa sampai begitu sekali sekarang ni.
rupanya di dalam susu tu, di dalam makanan gantian kan 5-6 bulan kadang-kadang you dah bagi budak-budak ni makan benda-benda yang macam porridge lah apa dalam tu. Berhati-hati. Kadang-kadang manisnya cuma very subtle, lembut je manisnya. You tak rasa apa pun, cuma sedap je. High fructose corn syrup ni juga dia menyebabkan you tak rasa kenyang cepat. Dia melambatkan you rasa kenyang dan sebenarnya dia menekan rasa kenyang. Jadi you tak rasa kenyang. Bila tak rasa kenyang, you rasa budak-budak ni makan lebih ke makan kurang ke? Dia mesti makan lebih kan. Sebab tu you tengok kadang-kadang sekarang budak standard 1, budak kindergarten, semua comel-comel belaka. Faham tak? Kenapa dia orang comel? Sebab melalui makanan yang ada sugar. Tu tak kira lagi air apa dia bawa kat pergi sekolah dan apa lagi yang sekolah jamu dia orang. Ada macam-macam yang telah berlaku sekarang. Okey. Lagi satu jangan lupa kepada date. Tahu tak date? Date ni apa tu kurma. Ada orang kata antara yang termanis di dunia bila dia jadikan apa tu sugar adalah datangnya daripada buah kurma. Jadi hati-hati jugalah walaupun kurma tu bagus, itu kurma yang fresh atau kurma you makan dalam bentuk buah. Termasuk bijinya pun bagus sebenarnya kan, tetapi sebenarnya kalau dah jadi sugar, dia kata sugar daripada date sugar, you kena be careful sikit sebab dia juga tinggi dengan apa tu, bila diproses fructose-nya meningkat. Okey, sekarang tiba masanya saya cerita ada satu lagi jenis yang you mungkin tak perasan. Saya nak cerita pada anda sekarang. Namanya ialah artificial sweetener. Pernah dengar artificial sweetener? Maksudnya apa tu, bahan gula yang dibuat secara sintetik. Tapi manis gila. Okey. You pernah dengar tak seperti kalau tulis kat belakang tu ada tulis aspartame. Jadi selalunya makanan-makanan atau minuman-minuman yang artificial juga dengan pewarna, pengawet dan sebagainya, selalunya dia tak kisah, dia letak je aspartame dalam tu. Dan ada jual pun untuk mereka yang tak mau pakai stevia. Stevia saya benarkan dan kalau boleh anda sekalian pun belajar ambil stevia kalau nak ganti. Kalau pun tak mau yang ya kan, kita tak galakkan you ambil gula kan, tapi nak manis juga ambil stevia, no problem. Tapi orang yang suka ambil aspartame ni seperti Equal. Pernah dengar Equal? Ataupun dalam soda ni, apa tu, dalam minuman-minuman yang gas semua tu, selalunya dia orang banyak pakai aspartame. Nombor satu dia murah, nombor dua manisnya boleh kontrol. Okey. Dan itu aspartame. Sekali lagi kalau you tengok perkataan tulis saccharin, S-A-C-C-H-A-R-I-N. Saccharin ni selalunya kalau semua minuman-minuman atau makanan yang ada perkataan diet, contoh diet coke lah, diet food lah, semua diet tu diet ni, dia selalunya dia mesti masuk, walaupun diet tu tak boleh gula, tapi dia masuk juga saccharin. Sebab apa? Manusia ni bila ada gula baru dia rasa sedap. Okey, dan sedap dia boleh laku lah produk dia. So saccharin. Satu lagi namanya sucralose. Kalau you tengok perkataan sucralose, ini juga artificial. Of course saya kata tadi stevia dia boleh you ambil, namanya seperti Truvia. Tapi stevia kalau banyak sangat pun ada kajian mengatakan dia boleh meningkatkan blood pressure. Jadi pendekkan cerita, kalau boleh you tak usah sentuhlah gula yang original ke ataupun gula yang dibuat-buat ni kan. Kecuali gula yang datang daripada buah ataupun saya kata apa tadi, daripada, kalau stevia tu daripada daun kan, ataupun daripada apa tu, seperti apa saya kata tadi, honey yang dibuat daripada lebah sendiri yang jadi kelang dia, itu beres. Tapi kalau dia campur dengan yang masak semua, out. Okey. Baik, ada last kali you tak pernah dengar ni, namanya trehalose, T-R-E-H-A-L-O-S-E. Kalau you pernah terbaca trehalose ni pun jangan pakai dia sebab itu artificial. Okey. So secara ringkasnya ada 3 jenis apa tu gula. Satu gula yang memang nampak mata kasar, that is gula yang you nampak, dan satu lagi yang tak nampak, maksudnya dicampur-campur dengan nama-nama lain. You terpedaya sebenarnya, kita semua terpedaya, termasuk anak kecil, sehingga akan bermasalah. Dan itu nombor 2. Dan nombor 3 ialah gula yang dibuat melalui sintetik, apa yang artificial sweetener. Baiklah.
Yang penting kalau betul-betul masih you minat dengan gula atau kemanisan, cari natural. Benda ataupun bahan yang datang daripada, contohnya dibuat daripada binatang seperti lebah kan, dia buat honey, ataupun daripada daun-daun yang manis jadi stevia, ataupun buah seperti kurma, boleh tu semua, tak ada masalah. Okey. Alright. Saya nak bagi tahu kat anda sekalian, kalau you ambil makanan-makanan ni, you tak perasan berapa banyak gula yang dah masuk dalam badan you. Sebab tu kadang-kadang kita cecah dengan kicap lah katakan, ataupun tomato kicap tu. You nak tahu tak, satu sudu tomato kicap tu, you tak rasa gula sangat kan? You cuma rasa dia punya, kadang-kadang kalau nak yang tomato, nak cili. Tapi sebenarnya, dia dah proses, kalau satu sudu ni tomato kicap ataupun barbecue sauce ke apa-apa, mayonnaise ke apa, dia bersamaan sama dengan gula yang ada dalam tu ni. You takkan nampak gula ni, tetapi dah diproses dalam pembuatan kilang dia tu 1:1. Faham tak? Jadi kalau you cicah, selalunya kalau you cicah berapa banyak? Katakan you ambil you ambil ni lah, makanan ulam ke apa-apa kan, ataupun kita bubuh sos salad kita tu, sampai berapa sudu teh tu, ingat 5 ke 6 sudu, tertuang tu kan, tabur atas tu. Jadi kalau 6 sudu teh, berarti 6 sudu gula dah masuk dalam perut kita. Boleh faham? You bayangkan, tak kira lagi dengan kita punya makanan, lepas tu dessert lagi. Tahu dessert? Kek, kalau you ambil satu kek, lepas pada kita makan tu, you jangan nak melawak. Orang yang suka, pernah dengar tak baklava yang macam gunung berapi, coklat yang meleleh tu? Dessert kan? Pernah kan you makan untuk seorang satu mangkuk tu? Yang tu saja 21 sudu gula dah masuk dalam perut kita. Dah ada orang buat kajian. Satu itu untuk seorang punya baklava tu yang macam gunung berapi warna coklat tu kan. Jadi orang dah buat kajian, kalau kita tak jaga diri, budak-budak moden sekarang yang pergi college, tak kisah kelang kabut bangun pagi, kena roti canai, teh tarik, berapa pula sudu, lepas tu tengah hari makan lagi, kadang-kadang singgah kat drive thru, inilah McD ke, fast food lah dan sebagainya, Burger King dan sebagainya, masuk, petang ambil lagi. Zaman moden ni budak-budak yang dah kerja pergi Starbucks. You nak tahu tak, satu grande tu, tahu grande ni coffee latte tu kan, kalau you ambil yang grande tu, kalau coffee Starbucks cappuccino tu kan, cappuccino Starbucks tu saja 12 sudu sudu teh gula dalam dia punya grande tu. Okey. Jadi anda kena tahulah, Coke saja 16 sudu, yogurt saja 7 teaspoon. Jadi kita rasa kita macam makan yogurt kan, patutnya sihat walafiat. Rupanya penyakit. Bahkan apa jenis penyakit? Jadi kita nak bagi anda faham bahawa ada beberapa jenis penyakit, terutama sekali metabolic syndrome. Penyakit metabolik ni selalunya bermula daripada diabetes, high blood pressure, kolesterol, penyakit jantung. Cukup 4 ni saja anda tak larat nak kontrol. Bahkan gula telah dikenal pasti adalah merupakan musuh utama, kerana dia boleh membawa sampai kanser, sampai Alzheimer, penyakit kulit, dan yang paling kita takut ada 3 perkataan yang dia ganggu. Nombor 1, dia menyebabkan inflammation. Okey, gula yang terlalu banyak dalam badan kita, dia kenapa orang takut dan kenapa kita harus prihatin walaupun kita tak rasa awal. Kalau 1 sudu tak rasa apa, 10 sudu tak rasa apa. Kalau 1000 sudu, sebab apa? 1 tahun orang buat kajian, sekejap, 1 hari dulu. 1 hari budak-budak moden yang saya cerita tadi, sampai malam dia makan, kadang-kadang siapa pun kena dengan aiskrim apa lagi kan, fast food semua ni, 80 sudu teh punya gula dah masuk bersamaan. Bukanlah gula, you tak rasa benda tu. Kan? Okay. You tak tahu kalau sekali lunch dengan french fries, dengan burger, double cheese dan sebagainya, bun tu tinggi-tinggi macam tu, dengan dia punya Sprite apa lagi, itu saja dah dekat 40 ataupun 30 sudu gula dah masuk dalam badan kita. Sampai dalam patty burger tu sendiri pun ada gula. Jangan main. Ni ada magic dia orang. Kenapa dia orang buat tu semua. Jadi tuan-tuan sekalian, berhati-hati juga kalau you ambil jus di tepi-tepi jalan, kios-kios semua tu, sebab setiap satu gelas cordial ataupun
minuman-minuman yang dikatakan jus, yang bukan pure jus tu. Pure jus pun ada gula, tapi yang tak pure hampir 18 sudu teh gula dah masuk dalam badan kita. Yang pure juice pun ada lebih kurang 10 sudu teh, tetapi sekurang-kurangnya dia datang daripada buah-buahan. Itu pun tak sebaik kalau boleh ambil yang daripada buah tu sendiri. Maksudnya you sendiri gigit buah tu, ada serat, barulah fraktus yang di dalam buah tu diistiraf, dibenarkan you makan banyak mana pun tak apa. Maksudnya kalau ada buah orange ke, buah limau yang manis ke, buah mango ke, asalkan you gigit daripada buah tu sendiri, paling-paling busuk you buat blended tu, smoothie tu dibenarkan lagi. Bila dia dah mula perah jadi jus, dia dah mula bermasalah. Sebab apa? Gula ni lah yang orang selalu tuduh boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang serius tadi, sehinggakan obesiti menjadi terlalu berleluasa. Baiklah tuan-tuan sekalian, cukup dulu saya dah cerita banyak tentang perbezaan. Digunakan fikiran yang waras, jangan sampai ikut hati sebab sedap je. Oh, lagi satu, dia orang masukkan dalam makanan ni apa yang dinamakan, setiap satu makanan dia dah buat kajian apa yang dipanggil bliss point, B-L-I-S-S. Ni bahasa orang putih. Bliss ni maksudnya ada 1 sampai peringkat, dia bubuh gula, dia letak, dia buat research, dia buat gula, lepas tu campur lagi, dia buat research, sedap lagi, sampai cukup paling sedap. Jadi itulah banyaknya gula dia akan masuk ke dalam makanan tersebut, sehinggakan bila lebih sikit pada situ, orang yang test tu dah rasa macam, ni dah terlalu manis. Kalau lebih sikit lagi, ni dah jadi tak sedap. Jadi dia sampai peringkat yang cukup sedap tu, itulah yang masuk dalam setiap makanan yang kita makan setiap hari. Rupa-rupanya tinggi, dia punya nak sampai point, dia panggil bliss point tu. Is that clear? Macam makanan apa pun, sedap, kalau terlalu lebih dia jadi tak sedap tu tak. Jadi sampai peringkat yang paling sedap tu, tingginya gula dia masukkan, Masya Allah, itu dia panggil bliss point. Semua makanan ada dia punya bliss point, termasuklah minuman-minuman you pun. Okay? Kalau dia lebih sikit dah jadi tak sedap. Baik, ada soalan apa-apa tak? Latifah nak tanya apa? Sunny Boy, Anira, thank you very much. Sarimah, lama tak sebut nama you all. Tapi kalau pagi-pagi you ikut I tengok matahari tu, saya sebut nama you. Ada masa ni sebab saya nak bagi ilmu, so tak sempat saya nak sebut nama-nama you. Minta maaf ya. Tapi kalau you join DND Academy, memang ada doktor khas saya sediakan khas untuk menjawab soalan medical. Kalau dia sendiri tak boleh jawab, saya tolong bantu dengan pengalaman saya. Jadi banyak doktor-doktor yang kita sediakan. So tolong join DND Academy yang saya war-warkan, dan saya akan terus war-warkan sampai saya capai saya punya impian saya untuk mencecah 1 juta rakyat untuk belajar ilmu kesihatan yang boleh kita kontrol dengan sendiri. Maksudnya we decide, we learn and we must know basic. Takkanlah beringus pun nak pergi jumpa doktor zaman sekarang ni. Takkanlah diabetes yang simple-simple je tak boleh handle, high blood kecil-kecil awal-awal ni, jangan nak kelang kabut nak makan ubat cepat-cepat. Okey, takat-takat kolesterol tinggi, ada uric acid tinggi tu belajar. InsyaAllah tak gunalah saya buang masa dengan kita dah buat beratus video ni, you tak boleh belajar sikit pun. Sekurang-kurangnya belajar minum air dengan garam tu pun dah ada ilmu dia, dah ada dia punya manfaatnya. Dahsyat ni, ini Tuhan yang bagi, kita kongsi. So boleh tak you tekan dengan rela hati, walaupun saya paksa you tekan untuk share pasal apa, saya mahukan sebelum saya hembuskan nafas terakhir, 1 juta rakyat mendapat power. Dia panggil empowerment, menjadi berkuasa dengan sendiri untuk memilih apa makanan, minuman, tidur, matahari, exercise sendiri, pernafasan, senyum, semua tu ada kaitan untuk membolehkan, sebab body kita Tuhan dah jadi siap dengan nurse-nya, dengan doktornya, dengan ambulannya, semua siap dalam badan kita. Polis, askar semua jaga untuk lawan. Cuma kita je tak jaga badan. Betul? Di malam ni kita dah belajar tentang gula. Gula adalah merupakan musuh utama nombor 1. Nanti saya cerita nombor 2. Contohnya daging ke susu ke apa tu masih lagi tak kuat. Yang paling kuat ialah gula. Bukan lemak pun. Okey, lemak pun jatuh nombor 2, nombor 3. Nombor 1 ialah gula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Tolong tekan share lagi sekali boleh, dan ajak mereka join apa? DND Academy. Tak rugi insya-Allah. Okey. Saya bertemu anda dalam ruangan yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita nak ajak you masuk D&D Academy. Kenapa? Nombor satu, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor satu. Nombor dua, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis, ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor tiga, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil Wellness Advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor empat, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita kepada anda. Tapi nombor lima, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey, saya berjumpa anda di dalam D&D Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.